ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดالرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار وأدخلنا من الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salam sejahtera, salam hormat kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini malah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Tuhan masih lagi kasih, ya Tuhan masih lagi beri peluang kepada kita supaya kita dapat mensesuaikan diri kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan yang beribadat kepada Allah. Kepada penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ini Alhamdulillah, dengan izin Allah, penonton akan bersama Pak Fikri Jirak bin Abdul Wahab dalam rancangan Jalanan Islam setiap hari Isnin malam Selasa bermula jam 8 sampai 9:30 malam. Alhamdulillah, sejam setengah kita akan bersama dengan rancangan Jalanan Islam. Penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini hari Isnin 3 Rajab 1442 bersamaan dengan 15 Tumpapan 2594. Bermakna kita sedang menghadapi Ramadan Al-Mubarak, ada lebih kurang lagi tak sampai 90 hari dah. Bermakna ada lagi 57 hari. Maka segialah bagi kita bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ajar kita selaku umat baginda. Masuknya bulan Rajab, Nabi ajar satu doa kepada kita. Maka kita selaku umat baginda, kita baca doa yang Nabi ajar. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah keberkatan kepada hamba-Mu ni bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan minta bawa hamba-Mu ni dapat kami masuk pintu Ramadan. InsyaAllah, dengan doa ni kita minta Allah Ta'ala bawa kita selaku umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dari kita selaku manusia ni, fitrah Tuhan jadi ada satu sifat, ada kala benar ni ia akan membawa kita kepada martabat muslim mukmin, tapi ada kala membawa kita kepada martabat derhaka kepada Allah SWT. Wal iyaz billah.
Jadi malah ini kecek satu sifat yang ada pada setiap diri peribadi manusia tu yang jadi. Nah, tapi sifat ni bukan sekadar manusia, binatang pun ada sifat ni. Iaitu sifat kasih dan cinta. พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ชูกรต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสพวกเราเป็นบ่าวที่สามารถอิบาดัตต่ออัลลอฮ์พักดีต่ออัลลอฮ์ในห่วงเวลา24 ชั่วโมงที่อัลลอฮ์ให้มาเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์หลายท่านค่ำคืนนี้อยู่หน้าจอทีวีผ่านช่องยาติมทีวีกับรายการจลานันอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์หมายถึงว่ามัจลิสอิลมีตะซิกเราะห์ในค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้พวกเราได้มีโอกาสอยู่กับรายการนี้พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กับบ่าวของอัลลอฮ์หนึ่งคุณลักษณะหนึ่งความรู้สึกที่มาจากก้นบึงของหัวใจแต่ละคนนั่นก็คือความรักฉะนั้นความรักบางครั้งทำให้เราเป็นมุมินที่สมบูรณ์ได้แต่ในขณะเดียวกันความรักที่ทุกคนเอ่ยคำว่าเลิฟว่ารักนี่บางครั้งทำให้เรารักษากรอบของอัลลอฮ์กรอบของศาสนาคัลลอของศาสนาไม่ได้เพราะบางทีความรู้สึกมันเหนือกว่าข้อบังคับของอัลลอฮ์ในบางครั้งเพราะมันมีชัยฏอนยุแย่ให้เรากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ทางที่อัลลอฮ์บอกว่าติลกะฮุดูดุลลอฮิวะลาตะตะดูฮะนี่คือขอบเขตของอิสลามขอบเขตของอัลลอฮ์ห้ามล้ำเขตแต่ในบางครั้งเพราะความรักที่อัลลอฮ์ให้กับแต่ละคนมันทำให้เราเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภักดีต่ออัลลอฮ์ได้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะเยาวชนปัจจุบันSila penonton dan ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cinta ataupun kasih ni ada kala menyebabkan kita langgar hukum Allah Ta'ala. Sebab satu perasaan daripada sudut hati yang lembut, yang dah halal, yang tak dapat orang panggil kita nak pergi blok dengan secara waktu atau benda yang mari daripada lubuk hatinya sebenar. Malah kita nak tengok atau ความรัก cinta yang telah berlaku di atas kalangan pemuda-pemudi kita hari ini. Nah, dan kita nak lagu mana ความรัก iaitu hawi ni kita nak hidup di martabat mukmin, iaitu redha dunia dan juga akhirat. Insya-Allah. Dan malah kita pakat dengan kasih ความรัก yang kita ada ni, คุณค่าhak tu hawi kita tu. Boleh kita nak akak tarah kita sebagai mukmin yang tu redha dunia dan juga akhirat. Nah, lebih lagi penonton เยาวชนที่รักของอัลเลาะห์ทุกท่านครับค่ำคืนนี้จะให้เยาวชนทั้งชายและก็หญิงฟังให้ดีว่าความรักที่เรามีนะฮะโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา14 กุมภาพันธ์มันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเอาความรักมาเป็นหลักลืมนะฮะขอบเขตของอิสลามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราจะมาพบปะกับ2วิทยากร2ท่านนะครับเป็นวิทยากรประจำรายการนะครับท่านแรกท่านดาโตฮัมกามะวิงครับและท่านที่สองที่อยู่กับพอฟิกรีอีกท่านหนึ่งอยู่ทางสายมือก็คืออุสตาดมุฮัมมัดคอยานะฮะเป็นวิทยากรที่นะฮะสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะฮะท่านสองท่านนี้เป็นคนที่มีความรู้นะครับเราจะพยายามให้พวกเราที่ชมรายการจะละอิสลามเราจะเอาความรักที่อัลลอฮ์ให้มาให้มีคุณค่าและก็อยู่ในนะฮะความโปรดปรานของอัลลอฮ์โลกนี้แล้วก็โลกหน้าประเด็นแรกความรักมีความสำคัญอย่างไรนะกับผู้ศรัทธาเชิญนะฮะดาโตอัมกามะวิงฟัดดัลมัชกูรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. Muslimin, muslimat, saudara dan juga saudari, kaum ibu dan kaum ayah, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala, puji dan juga syukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini masih lagi kita berpeluang untuk sama-sama kita hidup dan untuk sama-sama kita berbekal dengan bekalan-bekalan amal salih, bekalan at-taqwa yang menjadi bekalan yang sangat-sangat kita orang mukmin ini berhajat, sebagaimana disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Malam ini dalam satu maudhu' yang kita cuba usaha nak muzakarah bersama dan mengingatkan kepada kita bersama tentang salah satu sifat, sifat yang dipanggil al-mahabbah ataupun al-hubbu, cinta, ataupun kita panggil kuamrak, mengikut pandangan al-Islam, berdasar kepada tunjuk ajar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim dan juga berdasar kepada tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Sebelum tu sikit, oleh kerana puan kita Fikri saat ni sebut doa yang biasanya dibaca di bulan Rajab ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Cuma nak peringat sini sikit, kata doa ni boleh kita baca, boleh kita baca dalam bentuk doa tu, tak ada apalah. Kita baca isi makna doanya, minta kepada Allah Taala supaya Allah Taala beri barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, makna ya Allah ya Tuhanku, berilah barakah kepada kami ni di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ni ke bulan Ramadan. Cuma di segi sanad hadis tu kita kena beritahu, kata hadis ni apabila kita tengok dari segi sanad tu dia dhaif. Mana kita baca boleh, tapi kita tidak menisbahkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis itu martabat dia dhaif. Kita nak baca tak ada salah. Cuma kita tidak menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana ulama kata sanad hadis itu dhaif, dan apa nama ni, beberapa sanad tu dia ada apa nama ni, seorang yang dhaif yang tidak kita berihtijaj, tidak berhujah dengan dia. Dalam bentuk doa sebagaimana kita apa nama ni, doa kita royak saat ni, molek kita baca supaya Allah Taala beri barakah, kerana hidup kita ni tak ada kira bulan-bulan mana-mana lah. Tidak kira masa mana, di mana saja kita berada, kita berdoa supaya Allah Taala beri barakah. Di mana kita saja, di mana kita berada, di mana saja kita berada, dikehendaki supaya Allah Taala tu beri barakah. Barakah ni maknanya banyak kebaikan. Dan lebih laginya dua bulan yang menjadi pintu kepada Ramadan ni, yang ulama kata bulan Rajab ni bulan manis,
laksana kata kita kena menani. Pada Syaban tu kita kena berdiri dah. Kerana Ramadan kita nak ketai makan. Nah, kita nak ketai makan. Allah musta'an. Apabila kita tak mula tani, kita nak diri apa? Nah, kena tani dulu baru kita boleh diri. Kalau tani tak diri pun barangkali tak subuh kita ketai makan tak subuh. Nah, tak subuh. Sebab tu comel, nah, kita berdoa supaya Allah Ta'ala beri barakah. Nah, ke bulan ni, nah Allah Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, nah, biiznillah, nah, wa taufiqihi. Nah, untuk berkaitan dengan masalah apa nama ni, kasih cinta ni sebenarnya dalam Islam ni apa nama ni, setiap hari kita kena ada cinta dan kasih. Nah, masya-Allah. Mana setiap hari untuk orang beriman ni kasih cinta. Nah, kasih cinta. Siapa-siapa nak cari kesempurnaan bagi iman dia kena kasih nak hari. Tidak menentu kata 14 kumpul saja kena ada kasih. Bahkan orang Islam ni kena tambah seumur kasih cinta dia. Setiap hari orang Islam kasih cinta. Itu orang panggil kermai, itu orang panggil tanda alamat kepada kesempurnaan bagi iman, bagi iman. Kalaulah kita nak kata kasih kita di antara kita tu, Nabi itu ajar, nah, supaya kita kasih ke saudara kita sebagaimana kita kasih kepada diri kita sendiri. Tu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini maktutan yang apa nama diletakkan oleh al-Islam dan diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berimej seseorang. Nah, tidak berimej seseorang ni Allah tinggi. Mana tidak sempurna iman seseorang sehingga dia kasih kepada saudara dia apa yang dia kasih cinta kepada diri dia. Mana sebab tu setiap hari perlu kita kena ada kasih. Nah, kasih yang kita ada, yang kita rimbun, yang kita sempurna, yang kita tengkak tu tanda bagi kesempurnaan iman. Bukan sehari lah. Bukan sehari setahun kita nak hari-hari kasih. Bukan. Setiap hari lah kita kena asah. Setiap hari kita kena rimbun. Setiap hari kita kena akak kasih dan cinta yang dimaksud itu kita katakan kasih kepada saudara. Nah, kasih kita kepada saudara kita. Nah, sebenarnya kasih ni lebih daripada tu lagi. Lebih daripada kita kasih kepada saudara kita lagi. Yang kita nak muzakarah pada malam ni. Hak saya kata ni, saya nak berdasar kepada satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ada sebut dah saat ini sebahagian daripadanya dalam muqaddimah cakap saat ini, iaitu Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubb. Sini ni ada 3 peringkat. Nah, ada 3 peringkat kasih. Nah, yang pertama yang kita minta dalam doa ni iaitu minta supaya Allah Ta'ala kurnia kepada kita ni sifat kasih kepada Allah. Sifat kasih kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta pada engkau ni kasih kepadamu. Kasih kepada engkau. Cinta kepada engkau. Itu yang pertama. Itu satu tertib dah. Mana kata kita ni disuruh kita orang mukmin ni kasih kepada Allah. Yang pertama. Yang keduanya wa hubba man yuhibbuka. Kasih cinta kepada orang yang kasih kepada engkau. Ini masuklah yang kita sebut kat ni. Kasih kepada guru, kasih kepada kawan. Nah, tapi hubungan kasih tu terikat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Hub man yuhibbuk. Hub man yuhibbuk. Kasih kepada orang yang kasih kepada engkau. Masya-Allah. 2. Yang tiganya wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Kasih kepada amal yang merapatkan aku ni, bawakan aku ni
kepada kasih cinta kepada engkau. 3 kasih lah. Nah, kasih ke Allah, kasih kepada orang yang kasih ke Allah, kasih kepada amalan yang boleh bawa kepada kasih ke Allah. 3 kasih ni kalau kita renung, kesemuanya berkaitan dengan Allah. Nah, sam ความรักนะครับความรักแรกก็คือรักของเราต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ประการที่ 2รักต่อบุคคลที่รัก Allah 3ก็คือรักอามัลรักการงานที่พาไปสู่การรัก Allah ทั้ง3รักนี่มีความสัมพันธ์กับ Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ada kasih kita tu berdasar berkait sakut kita dengan Allah, maka di situlah kasih itu ada harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kata Nabi itu disuruh menyuruh kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya nak ulang doa ni bagi kami ibu-ibu yang belum lagi ingat, ayah-ayah yang belum lagi duk beramal doa ni, kita dengan molek, tanah molek, nah kita baca. Karena hasil daripada kita berusaha baca ni, dia akan boleh natijah tu hak belah balik kita. Hak belah balik kita. Natijah yang kita akan dapatnya daripada Allah. Allah Taala nak balas kita dengan cinta dia kepada kita. Hak sani kita usaha belah balik kita ni kasih cinta kepada Allah. Kasih cinta kepada orang yang kasih ke Allah, kasih cinta kepada amalan yang bawa kepada kasih Allah. Yang kita nak laginya, Allah Ta'ala kasih cinta kepada kita. Apabila Tuhan kasih cinta kepada kita, nanti dia akan taufik kepada kita, nanti dia akan memudahkan asbab-asbab, sebab-sebab, jalan-jalan, pintu-pintu, untuk kita buat kerja dengan amalan-amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Allahumma. Saya rasa itu sebagai nak kita buka kata percakapan kita, muzakarah kita ni sekitar itulah. Nah, termasuklah dengan kata kita kasih ke orang saat ni, kasih kepada siapa saat ni, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hubungan dengan Allah. Sebab tu kalau kita tengok pada ayat Qurannya, ayat Allah, ada hadis Nabi, pernah yang berkecek berkira masalah kasih ni. Insya-Allah Taala kita akan sebut muzakarah bersama pada malam ni dalam lingkungan ni, insya-Allah Taala, berdasar pada ayat Quran dan berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, khwamrat, cinta, kasih malam ni comel, sangat-sangat comel. Boleh jadi khwamrat yang diberi oleh Datuk Hamka Saning ni, ada kalau cinta kita tak sapa, kalau sapa pun sapa tak sungguh. Malam ni alhamdulillah. Jadi dengan tiga kasih yang menyebabkan kita selaku orang beriman ni, iman kita akan sempurna. Pak ulangi sekali lagi nak ayat kata, satu, kita kasih kepada Allah. Kasih sungguh. Orang kasih tak payah cek kalau dah. Kita tengok mudah-mudah. Apabila orang biar Allah Akbar, dia gaduh hadap ke masjid. Dia gaduh buat ibadat kepada Allah. Bermakna itu adalah kasih kepada Allah. Kita tengok mudah-mudah. Yang kedua, kita kasih kepada mereka yang kasih kepada Allah. Maka Allah tertilik tengok beres dulu. Kita kasih kepada Allah, kita kasih kepada orang yang kasih kepada Allah. Yang selagi kita kasih amalan yang membawa kita tu kasih kepada Allah. Maka insya-Allah malam ni kita cek diri kita. Adakah khwamrat hak kita ada ni? Kita kasih kepada Allah, kita kasih kepada orang yang kasih kepada Allah, dan kita kasih kepada amalan yang membawa kepada kita kasih kepada Allah. Kalau kita duduk sampai tu, alhamdulillah, khwamrat kita mi khwamai na Islam penjangjing. Baik. Pak nak klik kepada Ustaz Muhammad Qaya. Kita buat tambah kasih dalam Islam
Nah, bagaimana Datuk ayat sani? Kasih kepada Allah, kasih kepada orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada malam yang bawa kepada kasih kepada Allah. Minta Ustaz Muhammad Qaya tambah sikit. Fadhal maskura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب يسر ولا تعسر Rabbi tammin bil khair. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala pilihkan kita selaku orang beriman dan juga selaku orang yang kasih kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah boleh kita sama-sama untuk muzakarah dalam majlis kita pada malam ni iaitu Jalanan Islam. Alhamdulillah. Tajuk kita pada malam yang mulia ini iaitu kasih. Kerana kasih adalah satu amalan hati bagi seorang manusia dan juga dia boleh kesankan amalan ini, dia boleh kesan melalui kelakuan dan perbuatan. Kalau kita tengok kepada amalan kasih ataupun sifat kasih, kita boleh tengok dengan serupa-rupa cara yang dalam masyarakat tertimur, tapi kita orang Islam ni yang paling besar sekali khamni yang hak khamrat tu kita tak klik kepada Quran dan kita tak klik kepada sunnah Nabi. Hak tu yang paling besar sekali dan paling serabut sekali. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, kita baca mana-mana buku dia ada khamni yang dia nak beri takrif berkenaan dengan kasih. Kalau orang Kristian pun dia beri kasih serupa cara yang kehendaki oleh dia. Sebab tu 14 Kumpulan merupakan rupa cara kasih untuk nak tunjuk seseorang yang kasih. Dan juga kita tengok dalam masyarakat kita termasuk orang kanak-kanak kita ataupun orang Islam kita, anak orang Islam kita yang beri takrif kasih pada 14 Kumpulan sehingga nikah ditiwakan ampun ni. Pada hari tu ramai kerana nak tengok dalam surat nikah nak tunjuk kata hari ni adalah hari kasih saya, aku nikah denganmu, nak tunjuk kata tidak ada hari yang nak becek. Allahu Akbar. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Datuk telah sebut pada kita berkenaan dengan satu doa yang mana pentingnya dalam hayat manusia kita kena klik kepada apabila nak kepada kasih, kita kena tengok tauladan bagaimana Islam mengajarkan kita kasih. Dia kasih ni manusia tak kira seperti mana Pak kita sebut, hatta kita dengan binatang kita kena ada sifat kasih. Hatta kita sebagai seorang ayah dengan anak ada sifat kasih. Dan juga sifat kasih ni dia tak boleh nak becek, dia tak boleh nak bagi. Kita ada anak nombor 1 dengan anak nombor 2. Kita berasa rusing bila-bila. Misal kata seorang anak kita boleh anak orang mula-mula tu, anak mula-mula tu berasa deki ayah nak tubik anak nombor 2 dah. Berasa deki ayah kalau tubik anak nombor 2 nak saya kena bagi 50-50. Tapi dia tu bukan kaedah. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam kesasana yang kuam sembun. Kesempurnaan duduk dalam Islam. Apabila kita nak kecek berkenaan dengan kasih saya, apabila kita nak kecek berkenaan dengan al-hubbu, kita kena klik kepada masadir yang asal iaitu Quran. Bagaimana Quran mengajarkan kita kasih? Wa amma kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, kasih kepada jiran, kasih kepada adik-beradik, kasih kepada saing, kasih kepada guru, kasih kepada binatang, kasih kepada segala perkara ni dia ada bentuk dia. Dia ada cara dia. Sebab tu kalau kita tengok kuamran leo hak seorang tu, dia lomleo dalam masalah kuamran. Sebab tu dalam subhasit pun ada dia kata kuamran tamai kun tabat dah itu. Wak jadi orang mata buta. Tapi ramai juga kasih ni wak orang kena alamat matlamat yang sejati. Faham tak? Seperti mana kita kasih kepada Allah. Orang yang tidak kenal Allah, orang yang tak ada kenal Allah, orang yang tidak ada Allah, orang yang tidak ada Rasul ni, dia
dia tak ada tempat nak kaut dia panggil. Dia nak pergi situ pun dia tak jumpa. Sampai tu kalau kita tengok jumlah orang bunuh diri atas dunia ni, tidak ada Allah dan Rasul tu. Sebab tu kita nak masuk pada malam ni walaupun tarikh Kamiyam hak Kuamrat ni dia klik kepada Numsau orang Tino dengan orang jatuh hak tu besar sekali. Tapi saya nak ayat dah kata yang paling silap sekali orang giwi tarikh berkenaan dengan kasih ni, Kuamrat berkenaan dengan seorang lelaki dan Tino je setahu tu. Dia tak tahu makna kata kasih kepada Allah lagu mana, kasih kepada agama lagu mana, kasih kepada Nabi lagu mana, kasih kepada seorang isteri lagu mana. Semua tu buat kasih berlaku. Beribut hak kasih tu, dia bukan sekala dak, bukan sekadar kata hati kita kita kena kasih sekala dak. Mana kata kita kena kasih semua kala yang duduk di dalam cawengnya yang Islam kecil. Allahu Akbar. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, apabila sebut kasih, dia bukan sekadar kata kasih yang mengeluarkan daripada mulut seseorang, aku kasih kepada orang ni. Bukan sekadar tu. Dan juga dia beri kesan benar ni kalau kita tengok satu hadis Nabi SAW, seorang Arab, seorang orang Badawi, seorang orang hak apa dia panggil, orang daripada kampung, bukan daripada mana, mari jumpa dengan Nabi, dia kata qala ya Rasulullah, apa dia panggil, dia tanya Nabi SAW, dia tanya gapo? Mata sa'ah. Cuba kita tengok, subhanallah, seorang Arab mari tanya Nabi bila hari kiamat. Tapi cuba tengok apa jawabnya daripada Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tu Nabi pun koyak. Nabi tanya gapo? Gapo cadanganmu untuk hari kiamat tadi? La ilaha illallah. Padahal kena royak kalau Nabi tak tahu. Nabi kata Allah wa rasuluhu Allah Ta'ala a'lam. Nabi kena royak lagu tu. Tapi Nabi ni orang panggil kata di segi witiak panjang Nabi ni dia orang cerdik. Dia tengok kepada Arab sore tu, dia tahu kata Arab ni lagu mana. Lalu tu dia tanya kata cedengnya gapo untuk hari kiamat. Lalu tu Arab dia kata lagu mana? Hubbullah, aku kasih kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. Sebab tu saya nak ayat kata kesan daripada kasih seseorang ni, dia bukan sekadar kesan dia kasih hidup atas dunia saja, tetapi dia bawa kepada akhirat. Seperti mana Nabi kata, Nabi kata anta ma'aman ahbabta, kamu ni akan bersama dengan orang yang kamu kasih. La ilaha illallah. Kesan dia panggil pun hak kasih atas dunia. Dia jumpa dengan Nabi, dia tanya Nabi, dia kata bila hari kiamat? Nabi kata mencedek gapo hari kiamat? Dia kata tidak cedek gapo ya Rasulullah kecuali aku kasih kepada Allah dan Rasul. Nabi kata kalau gitu mu akan duduk dengan Allah dan Rasul dalam syurga Allah Ta'ala. Ning hasilnya kasih. La ilaha illallah. Begitu juga kita kasih kepada keluarga. Kita cinta nak pergi duduk dengan keluarga kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala dia sebut dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Gapo Nabi suruh jaga? Kasih. Kita kasih kepada keluarga, tak rela nak bagi keluarga kita masuk api neraka. Hak tu dia panggil kesan hasilnya daripada kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebagai pusingan yang pertama, itulah saya nak pesan kepada kaum muslimin, apabila sebut tentang kasih, kita jangan look suai dengan keadaan kita biasa kata kasih ni adalah alamat dia huacai, alamat dia cahaya merah. Kalau tidak ada cahaya merah, dia kena ada dak kulap, kena wi. Itu makna kasih. Betapa ramai orang yang tak ada wi dak kulap pada 14 kumpa, itu tidak ada kasih, bukan kamniyam yang sejati. Itulah sebagai pusingan yang pertama. Alhamdulillah, masya-Allah, malam ni rasa kita orang panggil kita kena buka pintu je, kita katuk niyamความรัก, kita duk terjemah cinta kasih. Masya-Allah. Sekali lagi lah puan baca doa yang Datuk Hamka baca tadi. Puan temu dah ni. Allahumma inni as'aluka hubbak
wa hubba man yuhibbuk wal amal allazi yuballighuni hubbak. Panak-panak ni insya-Allah doa ni kita akan cuba bakat-bakat bacalah. Sebab dengan doa ni kita akan termasuk dalam golongan orang beriman yang kasih kepada Allah. Kasih orang yang kasih kepada Allah dan amalnya bawa kepada kita kasih kepada Allah. Bagi Ustaz Muhammad Khoyawi kepada kita, niyam arti khwamrak cinta kasih bukan lelaki di antara lelaki dengan perempuan. Num kapsa ni ke khwamrak cinta. Macam piang tahun ni. Bukan macam sekadar ni. Tapi banyak orang sonjai. Nampak? Dunia hari ni dia arti cinta ataupun kasih di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang bagaimana Ustaz Muhammad Khoyawi kepada kita nak ayat kata Nabi pernah beri orang panggil satu hadiah kepada orang yang tanya Nabi saat ni, bila ke hari kiamat? As-sa'ah bila hari kiamat? Tapi Nabi tanya kelik. Gapo hak mun boleh royak persiapan mung untuk menghadapi hari kiamat. Tapi jawapan kita dengar ni ayat tu seorang jadi tanya Nabi tanya kelik ni ayat terkasih kepada Allah. Tapi hak nak kita fahamnya jawapan kata kasih kepada Allah, Nabi kata boleh duduk bersama dengan benar yang mu kasih sana. Kalau kasih dengan Allah dan Rasul, kamu akan bersama Allah dan Rasul di hari kiamat esok, di hari akhirat esok. Masya-Allah. Subhanallah. Oleh itu hari ini kita cuba tukar khwamrak kita daripada kita duk khwamrak rawang khautai kata seorang lelaki dan seorang perempuan, kita ubah kata khwamrak yang ada harga mahal sekali, iaitu kasih kepada Allah dan Rasul. Baik, kita klik kepada Datuk Hamka. Maka cara mana kita nak wilahi kata khwamrak kita ni duk redap sikit supaya kasih kepada Allah. Tahun ni kita khautai bangkun rak rut tu saya kereta baru ni. Ekor rumah baru. Dia baru nak tubik tarupan ni, neno nama kata tubik buah. Kasih. Pas subuh pergi lalu dah. Nampak tak? Tapi kita nak pelian khwam rusak hak ada ni. Kita nak jadi akad naik kasih kepada Allah dan Rasul. Mewitikan yang right. Cara mana? Ibu bapa, hak ni kita kena usaha lah. Kita nak dengar Datuk nak ayat atas cara mana, kita kena ubah. Daripada kasih kepada benda lain dari atas, witukan naik kepada Allah dari atas. Supaya kita nak jadi orang mukmin yang akan bersama Allah di hari akhirat. InsyaAllah kita beri Datuk. Beri penjelasan sikit. Fadal masykurah. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih lagi kita duk berhubungnya dengan kasih cinta kita kepada Allah, kasih kepada orang-orang yang kasih mereka kepada Allah, dan juga kasih kepada amalan yang bawakan kita, sampaikan kita kepada kasih cinta kita kepada Allah. Maka kesemua tu dia kasih ni sebagaimana Ustaz mak kita sebut tadi kata amal hati. Amal hati yang duduk dalam hati. Cuma walaupun amal itu dalam hati, tapi dia ada tanda. Dia ada alamat. Ada kremai, ada sanyalak. Termewah khwamrak niเป็นเรื่องของหัวใจแต่ความรักก็มีเครื่องหมายมีสัญลักษณ์ mana tanda, mana alamat untuk nak menunjuk kata seorang tu ada kasih, dia ada cinta. Maka kalau kita tengok berdasar pada ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tanda, mana alamat, ataupun kita nak meraih, kita nak meraihkan cinta ni, kita nak buat gapo atik. Masya-Allah. Yang kita boleh ambil pertama kalinya, kasih cinta kita kepada Allah Taala ni, alamat tanda yang jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam Quran. Apabila seorang hamba tu kasih ke Allah, bukti kasih dia ke Allah Taala tu hak jelas dan penting, dan lagi pula nampak tengok sekali yang Allah Taala wayaknya
apa nama ni, ikut seorang itu akan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita panggil ittiba' nabi. Ittiba' nabi, ikut nabi, itu tanda bagi seseorang itu kasih kepada Allah, ataupun tanda kata Allah Ta'ala kasih ke dia. Boleh jadi juga kita kata gitu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memudahkan seseorang, boleh dia buat perkara yang disuruh oleh Nabi, ataupun perkara yang jadi apa panggil mengikut sunnah Nabi. Itu taufik Allah. Taufik Allah. Apabila dia boleh turut Nabi, maka dari situ tanda kata dia kasih ke Allah. Apabila dia kasih ke Allah, Allah Ta'ala balas pula dengan kasih Allah kepada dia. Sebab tu ayat tu nyata sekali. Tuhan kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, muayatlah, mengatalah, qul, Muhammad, mengatalah, muayatlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sungguhnya kamu tu kasih Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikutkan aku, hendaklah kamu turutkan aku. Mana Nabi tu wayak sandialak, wayak kermai, mana dalil, mana tanda, mana alamat kata mu kasih ke Allah. Kalau mu sungguh kasih ke Allah, mu turutlah aku ni, mana turutlah Nabi. Apabila seorang kasih ke Allah, dia ada sanialat, dia buat kermai saning, iaitu turut Nabi, maka balasnya daripada Allah pulaknya, yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala akan kasih kepada kamu. Masya Allah. Ini tanda yang tak maknanya sebelah balik kita nak angkat hak ni, ataupun kita nak tunjuk sanialat hak ni, maka kita kena usaha sebanyak mungkin, seboleh mungkin, supaya kita tu mendekati ajaran Nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama tu yang kata ayat ni merupakan ujian Allah Ta'ala. Ayat ni merupakan ujian Allah Ta'ala kepada orang yang duk dakwa kata dia kasih ke Allah, padahal keadaan dia, amalan dia, kelakuan dia jauh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwaan itu tidak sungguh. Kata-kata laung-laung tu tak sungguh. Dia duk melaung-laung kata dia kasih ke Allah, tapi kalau tengok kepada mana tanda dia, tak ada tanda, tak ada bukti. Amalan dia, bahkan akidah dia, amalan dia, perbuatan dia bercanggah dengan hak Nabi, maka orang ni dia tidak tunjuk bukti yang sebenar kata dia tu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas nyata. Kama dia cara kita nak meraih hak ni, nak jadi boleh jadi kita nak kata kasih kepada yang ada tiga tangga ni dah. Saat ni kasih ke Allah. Kama yang ada tangga kasih kepada orang kasih ke Allah, yang kita akan kecek. Hak yang lepas pada tu yang kasih kepada amalan. Yang bawa kita kasih ke Allah. Maka hak ni kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi yang Nabi wayak kata Allah Ta'ala kata, boleh kita reti pada hadis ni kata hak ni amalan-amalan ni apabila kita buat Tuhan kasih, dan amalan yang paling Allah Ta'ala kasih sekali. Nabi ada sabda kata, Allah Ta'ala ada kata, sebab tu kita panggil tu hadis kursi. Tuhan kata, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang memusuhi akan kekasih aku, Tuhan kata, siapa-siapa dia buat musuh dengan kekasih aku, maksud kekasih aku ni orang aku kasih, Tuhan kata, orang kita panggil waliullah, kekasih Allah. Siapa-siapa dia buat musuh dengan kekasih aku, kekasih Allah ni,
Tuhan kata faqad azantuhu bil harbi, sesungguhnya aku i'lan perang dengan dia. Nauzubillah. Tuhan kata aku i'lan perang dengan orang ni. Orang mana? Orang yang buat musuh dengan kekasih aku. Orang yang buat musuh, orang yang buat zalim, orang yang buat karut, orang yang mengenak, orang yang mengacak, orang yang jadi kekasih Allah ni bahaya. Nah, tak selamat orang ni. Allahul musta'an. Jadi Nabi kata dalam hadis tu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak seorang hamba-Ku tu berdamping diri kepadaku dengan amalan ataupun dengan sesuatu yang lebih aku kasih daripada dia kerja amalan yang aku fardu ke dia. Kalau dia nak buat amal, seorang hamba saat ni, Nabi aku kasih ke dia, pilihan yang pertama untuk dia pilih amalan yang paling Tuhan kasih sekalinya, dia kena pilih buat amalan yang aku fardu ke dia. Amalan fardu. Bila kita buat amalan fardu, makna kita tu pilih amalan yang paling Tuhan kasih. Mana amalan fardu? Beriman kepada Allah. Mana amalan fardu? Semaya 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, keluar zakat, buat haji sekali seumur hidup. Itu yang panggil contoh-contoh bagi amalan fardu. Hak ni amalan hak jadi asas. Nah, sebab tu dipanggil arkan, rukun kepada al-Islam. Apabila kita boleh buat hak dia fardu oleh Allah pertama kalinya supaya sempurna amalan ni, maka kita tu duk meraihkan amalan yang Allah Taala kasih kita. Itulah kali. Nah. Kemudian Nabi kata, Tuhan katalah hadis qudsi ni, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hamba-Ku tu duk berdamping diri kepadaku. Nah, duk perapak diri dia kepadaku dengan amalan sunat Nabi. Tuhan kata dengan amalan nawafil. Nawafil ni lawan dia dengan faraid. Fardu saat ni. Nah, dia buat fardu dah, dia buat sunat pula. Sunat dah, buat lagi dan lagi. Kalau lah semaya, ada semaya 5 waktu fardu. Sunat laginya duha, tahajud, witir, rawatib, kapit waktu. Itu amalan sunat. Kalau puasanya ada sunat hari Senin, sunat Khamis, sunat 3 hari sebulan, sunat Arafah, sunat Ashura. Nah, masa-masa yang depan kita ni sekarang ni bulan Ashhurul Hurum juga, bulan Rajab ni. Nah, masuk tak apa lagi tu bulan Syaban. Nabi banyak puasa. Dia buat hak sunat pula. Kalaulah selain pada zakat fardu, dia boleh infak hak sunat lagi. Haji sekali seumur hidup, kalau bagi kuasa wajib dia haji. Lain pada tu dia boleh lagi buat haji sunat. Apabila dia buat sunat, kalau segi berzikir pula, dia buat berzikir banyak-banyak, buat amal. Maka seorang hamba yang duk buat sunat lagi dan lagi, Tuhan kata siapa aku kasih hatta uhibbah. Apabila aku kasih, dalam maksud hadis tu makna kata Allah Taala akan jaga seorang saat ni, jaga seorang hamba saat ni, jaga mata pandangan dia, jaga telinga dia, jaga tangan dia, jaga kaki dia, supaya seorang hamba saat ni duduk dalam krab, duduk dalam garisan, tidak terjemuh ke dalam benda-benda yang dimarah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana dari sini kita boleh faham kata cara kita nak meraihnya dengan kita melakukan amal-amal yang dikasihi oleh Allah. Bila kita buat hak ni, kita buat amal yang Tuhan kasih. Nah, maka Tuhan akan kasih pada kita melalui amalan fardu dan melalui amalan sunat. Nah, masya-Allah. Apabila Allah Taala kasih, saat ni kita faham pada hadis saat ni, Tuhan jaga. Boleh jadi tanda juga itu. Apabila kita misalnya kita nak buat benda tak boleh tu, mari kata tak boleh buat. Nah, bahasa kata terjaga. Nah, itu tanda kata Allah Taala memudahkan kita untuk kita boleh beri benda yang dimurkai oleh Allah Taala.
Tapi kalau misal kita mari dok nak kata kat orang, dok nak mengupak kat orang, mari perak boleh beradu. Mana Tuhan taufik. Nah, mana Tuhan jaga. Nah, tapi kalau kita keluar tu mana sudah kena istighfar lah. Mana kata apa panggil tak terjaga mulut kita. Mata kita dia tak tengok. Kita perak nari break. Mana kita tu Allah Taala jaga. Dan di situ insya-Allah satu balai kata Allah Taala tu duk kawal, duk jaga kita. Nah, kemudian apabila Allah Taala kasih dalam hadiah lain pula tu, masya-Allah. Nah, Nabi yang kata Allah Taala ni dia kasih ke orang, mula-mula sekali dia ayat kepada malaikat Jibril. Dia ayat kepada Jibril, nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Jibril, Tuhan ayat ke Jibril dulu. Jibril, Tuhan kasih kepada seorang hamba tu. Masya-Allah. Allah Taala ayat tu. Aku kasih kepada Abdullah. Aku kasih kepada Sulaiman. Aku kasih kepada Harun. Tuhan ayat. Aku kasih kepada hamba Allah Taala yang bernama Ruqayyah tu. Salihah. Tuhan ayat. Ayat ke Jibril. Jibril mau kasihlah ke dia. Masya-Allah. Jibril kasih pada orang tak ni. Lepas tu Jibril fayunadi fi ahli sama. Jibril panggil puak-puak malaikat atas langit semua. Ayat kata innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Puak-puak malaikat semua, Tuhan kasih ni kepada Abdullah ni, Tuhan kasih kepada Ruqayyah ni, Tuhan kasih kepada Salihah ni, Tuhan kasih kepada Sulaiman. Puakmu semua kat kasihlah ke dia. Dia apa lagi para malaikat? Pakat kasih belaka ke dia, fa yuhibbuhu ahlus sama. Puak malaikat kasih belaka ke dia. Masya-Allah. Akhirnya natijah akhirnya summa yudau lahul qabul fil ardi. Allah saat ni เป็นบุคคลที่ถูกตอบรับณพื้นแผ่นดินของ Allah Subhanahu Wa Taala. Di permukaan bumi semua orang pakai kasih dia. Nak gimana lagi suihnya hak Tuhan. Tuhan tak nak pelak. Akhirnya orang ni orang diterima oleh semua orang. Terutamanya orang-orang baiklah dia. Kerana tak boleh jadi nak jadi belaka orang tu sebab ya ada orang jadi musuh dia benci. Kita kira kerap dalam orang beriman ya kasih pada orang baik. Nampak tu? Ni apa nama ni jelas nyata. Sebaliknya kalau Allah Taala murka, Allah tu juga orang ni takut Kalau Tuhan marah, Tuhan murka, ada riwayat nak kata Tuhan wayak kata Tuhan Jibril aku benci kau Allah. Alhamdulillah. Aku marah ni kau ni nauzubillah min zalik. Lepas tu Jibril wayak pula. Tuhan marah orang ni. Pakat marah belaka, tak ada siapa yang kena ke dia. Orang ni paling kita takut. Allah Taala zalim ke? Tak. Semua tu daripada amalan yang kita buat. Nah. Subhanallah. Ini masih lagi kita duduk dalam tu. Kemudian dia ada lagi lah, insya-Allah saya akan tambah lagi pada sehingga yang seterusnya, iaitu dari Islam ni dia suruh kita kasih kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang. Nah, apabila kita kasih tu lagu mana cara Nabi ayat nak buat geno dan apa kelebihan kasih kepada saudara saat ni. Tak salah kita nak kasih pada hari pada kasih, tapi balah mana cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apakah kelebihan yang Nabi itu dok sang manusiawi ada kata saya ini siapa ke. Mula-mula Nabi pergi ke Madinah, Nabi buat masjid, Nabi ikat hubungi di antara satu ikat kasih saya kemesraan di antara satu sama lain itu satu tan dalam nak bina masyarakat nak jadi apa panggil kemahnya tapak dakwah ni. Nah, salah satunya eratkan hubungan, eratkan hati dan sesama hati demi apa nama ni masalah Islam, apa nama ni cahaya Islam, ajaran Islam ni lebih apa panggil terpaut kepada hati-hati manusia. Qadat saja wallahu taala alam sallallahu ala nabiyyina Muhammad. อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนครับค่ำคืนนี้เราต้องชูกรต่ออัลเลาะห์จริงๆครับดาโตะฮัมกาได้อธิบายกับพวกเราให้เห็นภาพว่าบุคคลที่รักอัลเลาะห์เนี่ยหลักฐานว่าตัวชี้วัดที่เราจะได้เห็นแล้วก็พิสูจน์ได้นะฮะหนึ่งในนั้นก็คืออิตติบะ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบี นั่นหมายถึงว่าเรารักนบีนะฮะแสดงว่าเรารักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะรักคนที่รักนบีนะฮะนี่ข้อที่หนึ่งฉะนั้นใครก็ตามปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์นะครับจำไว้เลยครับข้อที่สองคนที่ทำอามัลฟัรดูทุกอย่างที่อัลลอฮ์ฟัรดูให้กับผู้ศรัทธาเราปฏิบัตินะครับเป็นอันว่าเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์และบุคคลที่ผู้ศรัทธาปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติตนศาสนกิจที่เป็นสุนนะห์นะฮะอัลลอฮ์ก็จะใกล้ชิดกับเธอและสุดท้ายเธอก็เป็นที่รักของอัลลอฮ์สำคัญที่สุดครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ใครก็ตามเป็นที่รักของอัลลอฮ์ตามหะดีษที่ดาโตได้อ่านเมื่อสักครู่ว่าอัลลอฮ์จะสั่งยิบรอเอลนะครับจะบอกเลยว่าข้าอัลลอฮ์รักบ่าวคนนั้นและสั่งให้ยิบรอเอลรักบ่าวคนนั้นด้วยและยิบรอเอลจะไปบอกกับมลาอิกะฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดเลยให้รักบ่าวคนนั้นมาชาอัลลอฮ์แล้วเมื่ออัลลอฮ์รักยิบรอเอลรักบรรดามลาอิกะฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้ารักบ่าวคนนั้นแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะปกป้องดูแลคุ้มครองนะฮะศัพท์ที่เราบอกว่าให้อัลลอฮ์คุ้มครองนั่นแหละเมื่อเป็นที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คุ้มครองแต่ต้องอธิบายให้เห็นว่าสมมติว่าเราจะทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราจะด่าคนอื่นเราจะใส่ร้ายคนอื่นพอปากจะเอ่ยขึ้นมาอัลลอฮ์เบรกไม่กระทำสิ่งนั้นแสดงว่าอัลลอฮ์รักสายตาจะมองสิ่งที่เป็นบาปอัลลอฮ์ปัดไม่ให้มองแสดงว่าอัลลอฮ์รักแต่ถ้าเราทำไปแล้วนะครับเราอย่าบอกว่าอัลลอฮ์ไม่รักเราเรายังมีโอกาสที่จะอิสติฆฟารอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมเมื่อกี้เราลืมอัลลอฮ์ไปนิดนึงแต่ตอนนี้เรานึกถึงอัลลอฮ์เราก็อิสติฆฟารเพื่อจะให้อัลลอฮ์ลบล้างบาปที่เรากระทำโดยไม่ได้ตั้งใจนะรับบานาลาตุอาคิซนาอินนาซีนาเอาอัคตอนะนะครับฉะนั้นสิ่งนี้ทำให้เราเป็นที่รักของอัลลอฮ์ได้สำคัญที่สุดเราต้องพยายามด้วยตัวเองถ้าเราไม่พยายามด้วยตัวเองความรักเรากับอัลลอฮ์เราก็จะไม่เกิดนะฮะวันนี้นะฮะkepada ibu bapa yang mati Allah Taala sekalian hak pokat hak besar kita nak hari ni kalau kita boleh ittiba Nabi boleh turut buat amalan semua turut Nabi nescaya kita kasih kepada Nabi dan kita kasih kepada Allah Allah akan kasih kepada orang yang kasih kepada Nabi dan Tuhan akan jaga orang yang kasih Tuhan yang tu mereka yang tu Allah Taala kasih Tuhan jaga tak buat jahat apa nama jahat Tuhan sekat itu berutungnya akhir Tuhan cakap rahimnya Tuhan cakap iaitu syurga al-firdaus nuzula nah insyaallah nah baik kita klik kepada Ustaz Muhammad Qaya sikit ini satu sudut kasih yang kita kecek ni nah kepada Allah kepada Rasul nah patut sekali lagi Datuk nak kecek kasih kepada saudara kita seagama nah dan kepada manusia sejagat tapi nak klik kepada Ustaz Muhammad Qaya sikit sekiranya pemuda-pemudi ni kasih berbentuk yang orang panggil apa luar daripada lingkungan Islam kita nak widama tu U-turn nak klik semula nah widama tak mana tu tak ไปแล้วเรามีวิธีการอย่างไรเดี๋ยว kita salah kita nak U-turn klik maka cara mana withi mana kita nak boleh U-turn klik supaya kita nak akak tarah kita kasih kita tu we klik kepada kasih kepada Allah dan Rasul nah kita ต้องการวิธีเยียวยาเนาะวิธียูเทิร์นเคลสมูลา sebab kita takut pemuda-pemudi kita hak หลงทางไปแล้วแต่มันก็ยังอิงกับความรักที่มันผิดนะ14วาเลนไทน์บางคนสมัยก่อน dulu pada ni bawa 14 bulan Kumpar tu siapa dia mau yom berzina sebab kasih yang menyebabkan dia tu lupa agama tapi pok nak minta Ustaz Magayah ni kita nak buat lagu mana nak wifak kita hak telajak gitu tu U-turn klik semula kita betul semula insya-Allah kita akan jadi orang yang kasih kepada Allah dan Rasul. Fadal masykuran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Di mana kita telah dengar berkenaan dengan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang penting dalam hidup manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita tempat kita gantung
tempat kita minta tolong dan juga tempat yang kita sentiasa minta pertolongan, iaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu cara yang kita kasih kepada Allah, kita kena betulkan niat kita. Kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Nabi SAW kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, soalan yang ditujui kepada saya berkenaan dengan pemuda. Sebelum saya nak pergi kepada pemuda, saya nak kisahkan satu kisah yang mana merupakan kisah ni Nabi SAW yang cerita kepada kita berkenaan dengan satu peristiwa ketika mana Nabi SAW Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ni merupakan peristiwa yang paling besar, dan juga Isra' dan Mi'raj ni dia bukan benda yang main. Allah Ta'ala nak kurniakan satu amalan fardu kepada Nabi, iaitu semaya. Kalau kita tengok kepada amalan lain ni, Allah Ta'ala kepada Nabi, perintah kepada Nabi, suruh Nabi buat. Tapi amalan semaya, satu amalan ni Allah Ta'ala panggil Nabi. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW pada waktu malam Isra' dan Mi'raj, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dan juga daripada Masjid Aqsa Allah Ta'ala kurniakan Nabi supaya ziarah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW, Nabi sebut pada malam yang Nabi SAW apa dia panggil Isra' Mi'raj tu, Nabi terdapat satu bau yang bau sedap. Sebab tu saya nak tuju kepada pemuda, saya nak ayat dulu kata ikhlasnya hasilnya kita kasih kepada Allah. Dia bukan makna kata kita kasih sekadar mulut kita yang kata aku kasih kepada Allah, tetapi perbuatan yang kita buat kita tidak tuju kasih kepada Allah. Seperti mana kalau kita tengok pada agama kita sebut kata Islam, orang Islam ni iaitu orang yang surah diri dia, orang surah hati dia kepada Allah. Tapi sebut kata munafik, mulut dia ni dia kata dia Islam, mulut dia kata Islam, tapi hati dia tukar daripada Islam. Dia nak ngenak yuriduna liyutfi'u nurallah, dia nak memampukan apa cahaya Allah Ta'ala. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum daripada kita nak pergi tu, kita nak bulat-bulat faham hati kita ni, kita nak kasih kepada Allah dengan keadaan bukan makna kata buta tuli. Seperti mana apabila kita Pak Fikri kita sebut kata seseorang dia kasih kepada orang tino buta tuli. Aku kasih, aku mana kasih, dia nak gapo aku boleh wi belaka, dia nak rumah aku boleh wi, aku jual mati untuk dia. Salah tu. Kita kasih kepada dua ibu bapa kita, bukan bermakna kata siapa ke marhalah kita pergi sujud. Dah, Islam tidak mengajarkan kita semacam tu. Tanya kata kita kasih dak, perbuatan kita tidak boleh kita nak guluk dalam masalah satu perkara. Kita kasih kepada Allah, kita kasih kepada Nabi, kita nak melampaui benda tu tak boleh. Allahu Akbar. Tetapi hasilnya kekasih seperti mana hak Nabi wayak tadi, kamu tiada gapo untuk kamu nak klik kepada hari kiamat. Dia kata aku kasih kepada Allah. Klik kepada hadis kita. Seorang Tino pada masa Fir'aun dulu. Orang Tino ni Nabi SAW ketika mana dia Isra' tadi, dia kata atat alayya, datang kepada Nabi raihatun tayyibatun, dengan satu bau yang bau sedap. Allahu Akbar. Fakultu ya Jibril, Nabi tanya Jibril, ma hadhihi raihah, bau gapo ni Jibril? Sedap gitu lalu, aku tak pasal bau dalam dunia ni. Allahu Akbar. Jibril pun cerita kepada Nabi. Oleh kerana cerita ni Nabi tidak pernah ada dengan zaman seorang Tino yang jadi toke sisir kepada anak Fir'aun. Allahu Akbar. Fir'aun ni kita kenal belakang. Fir'aun ni tidak ada orang tak kenal, walaupun tak bisa tengok muka, tetapi kita dengar nama dia tu, kita tak ada tak anak kita nama Fir'aun. Kerana kita tahu kata Allah Ta'ala tak Fir'aun tu orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Lalu itulah Malaikat Jibril cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah bahawa seorang orang tino bau sedap gitu lalu dalam syurga. Oleh kerana saya nak ringkas ceritanya, seorang orang tino dia duduk pada zaman Firaun, tetapi dia beriman kepada Allah, dia kasih kepada Allah, walaupun mari setara mana terkena, mari royak kata, suruh kata selain daripada Allah ada Tuhan lain, ni hasilnya kasih. Bukan makna kata pun prayut dak, hasilnya kasih. Dia tunjuk seseorang mati lillahi rabbil alamin. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tengok kepada orang tino yang lemah. Orang tino ni Allah Ta'ala jadi sifat dia lemah. Tapi apabila lemah, masuknya sifat kasih kepada Allah, keimanan dia kepada Allah ni lemah setara mana pun, dia tak boleh nak, orang panggil kata dia tak boleh nak tukar with tiket dia. Dia tak boleh nak tukar apa dia panggil pemikiran yang dia kasih dan juga dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu cerita seorang tino ni dia jadi seorang hamba yang duduk sisi ramuk. Kalau kita tengok kepada hadis tu, masyitah tu tameng parak nanti dia menuju sisi ramuk kepada anak Firaun. Apabila dia sisi ramuk satu harinya, sisi yang daripada maga tak dijatuh atas anak kaki anak Firaun. Hasilnya matah. Kalau kita tengok orang matah ni dia tunjuk kepada kekasih dah, dia tunjuk kepada PA perangai orang. Kadang-kadang orang matah dengan perkataan yang tak comel. Orang beriman kepada Allah masyitah, kerana dia beriman, dia kasih kepada Allah, dia waktu bik matah. Puan Fikri dia panggil matah dah. Matah tu kalau tak betul tu kena royak tik. Ya. Dia matah tu bik dengan bismillah. Allahu Akbar. Dia kata bismillah. Anak bagi Firaun tu, muka dia duduk perang, dia duduk jaga. Dia tanya manilah piawi Tuhan. Hak duduk sebut kata bismillah tadi dengan nama Allah. Siapa kau Allah? Allahu Akbar. Lalu tu seorang tino tadi, seorang hamba, dia nak tunjuk kata dia kasih kepada Allah. Padahal kalau turut pada keadaan itu, dia boleh lari kukuk mana pun. Tak. Kerana pada kerajaan yang zalim. Orang tahu belakang kata Firaun duduk bunuh orang. Sehingga kata tok lelaki bagi masyitah tu kena bunuh kepada Firaun dah. Allahu Akbar. Lalu tu dia jawab kepada anak Firaun, dia kata Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki. Allah tu adalah Tuhan aku dan juga Tuhan bagimu wahai anak Firaun, dan juga Tuhan bagi bapa kamu iaitu Firaun. Allahu Akbar. Berani. Ni nak tunjuk yang pertama iman. Iman ni hasilnya daripada kasih. Kasih kepada Allah ni. Allah Ta'ala kata lagu mana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tu sifat orang beriman. Mari setara mana pun. Asyaddu hubban lillah. Dia kasih kepada Allah. Habis tak ada martabat lebih daripada tu dah. Mari kata sisi jatuh atas kaki, nak ayat kata minta maaf bukan Tuhan. Dok. Tetapi dia masih teguh dengan perkataan dia kata Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Abiki. Allahu Akbar. Sehingga masyitah pergi ambil cerita dia, royak apa dia panggil anak Firaun, royak cerita dia kepada ayah dia, sapa kepada ayah dia wak matakan kata, kalau lagu tu panggil masyitah mari kecek depan muka, lagu mana kita nak ambil tindak ke lagu mana kita akan kecek. Lalu tu Firaun tak hukum kata, walau bagaimana kalau dia tidak kembali kepada Firaun sebagai Tuhan, dia akan dibakar dan juga dia akan dibunuh. Allahu Akbar. Akhir saya nak sebut dengan secara ringkas. Amat dia tangan kiri Firaun, tangan kanan Firaun pakai ambil kayu bara api, pakai mari tok untuk nak bakar masyitah. Lalu tu ambil kholi mari tok, bubuh minyak masuk dalam tu, nak bakar, nak masuk Firaun dan masyitah dan juga kanak-kanak wa auladiha. Sehingga apabila siapa masuk anak yang pertama, masyitah dengan kasih. Cuba kita tengok, adakah salah bagai ni? Tidak ada salah. Ni nak tunjuk kata kasih kepada Allah walau bagaimanapun dia tak pergi kepada lain. Dia tak ada loleh dia panggil. Dia tak ada kata kena ke dak lagu ni. Dak tak ada. Kerana
agama ni tepat kita kena 100%, tak ada syok dalam agama. Tak ada syok dalam kita beriman kepada Allah. Kita kasih kepada Allah ni tidak ada syok. Tak ada kata kena dak aku nak mari kasih kepada Allah masa ni. Tak. Sehingga apabila lepas masuk anak yang pertama nampak tulai hitam naik ke atas, lepas anak yang kedua naik tulai hitam ke atas, masyitah kat tangan minta lagu ni. Boleh kedak kalulah. Firaun pun berasa kata masyitah jauh dah, tapi dia kata boleh kedak kalulah aku mati dalam keadaan ni, tolong ambil aku dan anak beranak aku mari tanah tempat yang sama. Sehingga akhir ambil pula anak yang ketiga lepas masuk, yang terakhir duduk atas dukung dia. Allahu Akbar. Ni kita tengok ni. Kita tengok tauladan orang dulu ni. Kasih kepada agama Allah, kasih kepada Allah, kasih kepada cinta kepada syurga. Sehingga walau bagaimana apabila tengok anak duduk tiuk atas dukung, nak turun nyanyi ke anak. Sehingga anak dia kecil, Allah Ta'ala beri anak kecil, ya ummi inzili turun fa innaki 'alal haq, sesungguhnya kamu dalam kebenaran, tidak ada kesalahan sikit abuk, tak ada kena syok. Hari ni kita kasih kepada Allah, hari ni kita beriman kepada Allah, hari ni kita surah kepada Allah, surah wisu. Allahu Akbar. Sehingga masyitah turun dalam api, tak ada apa dia panggil dalam minyak tadi. Walau bagaimana ni saya nak ayat kata hasilnya kasih ni dia buat kita menuju ke syurga Allah Ta'ala. Sebab tu kita klik kepada soalan yang Puan tanya saya tadi. Pemuda dan pemudi yang ada kekasihan dia, kita tak boleh nak nafi. Dan saya pun tak nafi, kata memang kasih ni kita tengok orang kita berasa mari cinta dan kasih. Tapi kasih yang ada batasnya, kasih yang ada kopkit, kasih yang bukan ambil harum mari tak depan, mari ambil nafsu mari tak depan. Aku kasih kat dia walau bagaimanapun. Cuba kita tengok betapa ramai yang kasih sehingga sanggup untuk nak syirik kepada Allah Ta'ala. Dia buat sihir cari tuk orang. Kita kasih kat yang ni, kalau aku tak boleh yang ni jadi bini kau Allah matinya aku. Lagu tu sehingga sanggup pergi cari tuk orang. Begitu juga orang Tino, dia kasih kepada tuk laki. Dia semaya cukup, dia royak kat ustaz, kata ustaz saya tahajud tak biasa tinggal. Tapi apabila tuk laki pergi bini dua, dia sanggup pergi cari tuk orang sihir supaya nak memenuhkan keluarga. Ini adalah satu perkara yang berlaku dalam masyarakat kita. Bukan makna kata kita kecek lai-lai. Tak. Dalam masyarakat kita berlaku. Cuba kita pergi tengok. Dalam masyarakat kita, orang Tino sehingga dia jawab kata, walaupun syirik dengan Allah pun tak apa. La ilaha illallah. Mana bantas saya kata kita kasih kepada hak Nabi, hak Allah Ta'ala ajar. Ni yang hak kuamdak tadi itu. Supaya kita nak masuk keluarga kita, Rabbi habli. Apa dia panggil? Minas solihin, daripada orang soleh. Kita nak kepada dalam syurga ni ala sururin mutaqabilin. Kita pakat suka, kita pakat seronok boleh tengok keluarga. Keluarga kita dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab tu hasil kasih ni dia bukan dunia, dia menarikkan kita ke akhirat Allah Ta'ala. InsyaAllah saya tak sibuk lewatkan masa. Nanti kita pergi kepada round lepas pada ni berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh Puan Fikri. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni kasih yang beri penjelasan oleh Ustaz Muhammad Koya, ada dua. Satu, Islam, kita terima dan kita mengaku dengan diri, dengan lidah dan juga dengan hati. Ini berarti Islam kita sempurna. Tapi sebaliknya orang munafik, terima dengan mulut tapi hati tak terima. Ini kita takut. พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอุสตาดมุฮัมมัด คอยาได้ให้นิยามว่าคนที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเขาจำนนตัวเองนะฮะเขาจำนนตัวเองว่าเรื่องของกายและก็จิตใจที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับแต่ถ้าคนกลับกรอกเขาจำนนด้วยปากว่าเขาจะปฏิบัติตามแต่ใจเขาไม่ยอมรับอันนี้น่ากลัวครับเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดถ้าเกิดขึ้นในสังคมเราเห็นภาพนะฮะที่เราเห็นอยู่มันเป็นอิสลามแต่ใจนะฮะแก่นข้างในไม่ใช่อิสลามก็จะเป็นคนที่นะฮะโชคไม่ดีโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันเป็นแบบอย่างอิบราห์จากเหตุการณ์ของอิสราเมรอจของท่านนบีว่ากลิ่นหอมจากคนที่รักอัลลอฮ์จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายฟิรเอาน์จะลงโทษนะฮะ
ลงไปในน้ำมันกำลังเดือดที่กำลังร้อนยอมนะครับที่จะเอาความจริงเผชิญกับการลงโทษจากฟิรเอาน์สุดท้ายอัลลอฮ์โปรดปรานเราต้องการให้เรายึงหยัดกับศาสนาของอัลลอฮ์และก็ไม่ลังเลกับความรักทำให้ชีวิตเรานะครับพูดง่ายๆว่าภาษาบ้านๆก็ชิบหายนะฮะโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเราอยากให้พวกเราระลึกถึงตัวเองให้ดีว่าความรักของเราตอนนี้เราเป็นความรักต่ออัลลอฮ์หรือไม่ถ้ายังไม่ได้รักอัลลอฮ์จงกลับเนื้อกลับตัวรักอัลลอฮ์ดีกว่าก่อนที่ไม่มีเวลาที่จะไปรักอัลลอฮ์นะครับbaik penonton dan hadirin Allah Taala sekalian puan nak klik kepada Datuk maka kasih selagi Datuk nak bilang kepada kita kasih kepada saudara kita kasih kepada manusia kasih macam mana dalam Islam wi susun ni Nabi ajar baik mana insya-Allah kita minta Datuk penjelasan fadhal mashkura Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala. Kasih kepada Allah, kasih kepada orang-orang yang kasih kepada Allah dan kasih kepada amalan-amalan yang bawa kita kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masalah kasih kita kepada orang-orang yang kasih kepada Allah, yang kita panggil kasih ke saudara kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ni, ajaran Islam, ajaran Allah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada apa nama ni mengingatkan kita dalam perkara ni, iaitu Allah Taala ada sebut dalam Quran kata Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ni ayat kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni Rasulullah. Dan wallazina ma'ahu iaitu orang-orang bersama dengan Nabi ni sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu bersikap asyidda' kerah 'alal kuffar. Lagi pula bersikap ruhama' berkasih saya bainahum sesama mereka itu. Maknanya hubungnya kita orang beriman ni dengan saudara tu hubungnya kasih mesra. Hubungnya rahmat, hubungnya kasihan belas, masya-Allah. Sebab tu saya sebut saat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bina sahabat-sahabat dia tu ada sifat kasih sayang. Golongan apa nama ni al-muhajirin setelah mana mereka itu hijrah kepada al-Madinah. Orang Madinah sambut saudara-saudara mereka yang datang daripada Makkah sebagai orang muhajirin, mereka kasih. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah Taala wayak kata golongan Ansar tu kasih cinta kepada saudara-saudara mereka yang hijrah mari daripada Makkah. Masya-Allah. Kelebihan apabila kita ni kasih kepada saudara, Nabi SAW ada sebut banyaklah dalam hadis-hadisnya. Salah satu kelebihan kasih cinta kepada saudara kita kerana Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nak uwi kepada hati kita ni kemanisan dalam iman. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang pertama, apabila kita ada kasih kepada saudara kita, kita kasih dah ke dia, kasih kerana Allah, Allah Ta'ala akan beri apa nama kita panggil halawatul iman, iaitu kemanisan dalam iman. Sebagaimana Nabi SAW ada sebut satu hadis, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara siapa dia ada bersifat dengan hak ni, maka dia akan dapat kemanisan dalam iman. Jadi salah satu daripada 3 perkara tu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahawa seseorang tu dia kasih pada seorang, tidak dia kasih kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita boleh kasih ke guru kita kerana Allah, maka dari situlah Tuhan akan beri kemanisan dalam iman. Ini satu kelebihan. Kelebihan yang keduanya,
Apabila kita kasih kerana Allah kepada saudara kita ni, Allah Ta'ala akan gulungkan kita di bawah naungi yang disediakan oleh Allah di hari yang tidak ada naungi kecuali naungi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ada beberapa golongan manusia yang Tuhan akan ambil puak ni hidup bawah naungi. Nah, orang-orang yang tertentu, golongan-golongan yang tertentu, ya Allah Ta'ala himpun mereka ni di bawah teduh, di bawah naungi, di bawah bayangi hari yang sudah tidak ada naungi, tidak ada bayangan kecuali naungan yang disediakan oleh Allah Ta'ala semata-mata. Maka salah satu daripada ninya, sebagaimana hadis Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, tu 7 golongan yang boleh duduk bawah naungan saat ni. 7 golongan itu salah satu daripadanya Nabi kata warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang dia bercinta, maksudnya orang perempuan atik apabila dia bercinta, tahabba fillah, bercinta berkasih sayang kerana Allah, berimpun berdasar pada kasih, dan kalau takdir atau kena becek berpisah pun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Itu juga kelebihan. Berkaitan dengan masalah boleh duduk bawah naungan ni, ada hadis lain lagi. Nabi kata Tuhan akan panggil hari kiamat esok, ainal mutahabbuna bijalali. Allah Ta'ala panggil, mana orang-orang yang berkasih saya kerana aku ni. Masya Allah. Sekolah masa duduk atas dunia dulu, mana puak-puak duduk berkasih kerana aku. Masya Allah. Kasih tak boleh nak sekat dia, tapi nak berkasih kerana Allah Ta'ala. Tuhan panggil kata, siapa dia? Mana puak-puak duduk berkasih kerana aku tu? Al-yawma uzilluhum, hari ni aku akan beri teduh pada mereka itu. Uzilluhum fi zilli, di bawah naungi aku. Mana aku cedah, aku sipai ni. Yauma la zilla illa zilli, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang aku sediakan. Masya Allah. Nah, kemesraan untuk kita nak pupuk mari, nak tarik mari sifat kasih sayang sesama kita, nak buat kena. Nabi tunjuk ajar dalam satu hadis, Nabi kata la tadkhulu al-jannata, kamu tidak akan masuk syurga hatta tu'minu, hingga kamu beriman. Tak surga tak boleh kecuali kena beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tak beriman hingga sampai kamu kasih saya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshus salama bainakum. Boleh aku nak tunjuk nak ayat kamu ni, kalau mu buat ni mu akan kasih saya di antara kamu. Gapo Nabi kata? Sebarkanlah salam di antara kamu. Tepat kita naknya sebarkan salam di antara kita ialah cara untuk nak tarik perasaan kasih mesra di antara kita. Apabila kita kasih mesra, situlah mari iman yang sempurna. Iman yang sempurna itulah sebab untuk nak memasukkan kita ke dalam syurga. Dengan rahmat Allah. Itu cara. Misalnya kasih saya boleh iman sempurna bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia kasih kepada guru dia, hingga siapa dia kena buatlah benda-benda, di antaranya ziarah. Seorang tubik mari daripada rumahnya bertujuan untuk pergi ziarah saudaranya di kampung lain. Tubik pergi, dia tubik nak ziarah saudara dia kerana Allah. Allah Ta'ala hantar malaikat mari sekat tengah jalan. Panjang tu, tanya kata, mu nak pergi ke mana ni? Malaikat mari tanya. Ayat aku nak pergi tengok, pergi ziarah saudara aku. Ada buku bedak? Ada buku kerana Allah Ta'ala, aku kasih dia kerana Allah. Malaikat celai kata, oyak pada orang lelaki ni kata, aku ni malaikat. Hak Tuhan hantar mari supaya mari wayak kamu kata, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kata Allah Ta'ala kasih kamu
Allah Ta'ala kasih kepada engkau, hei orang nak tubik daripada rumah, nak pergi ziarah saudara kerana Allah Ta'ala ni, Tuhan suruh kau mari ayat kata Tuhan kasih ke mung sebagaimana mung kasih ke saudaramu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Hingga siapa sifat kasih saya ni, orang-orang yang berkasih saya kerana Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beri mimbar daripada nur. Masya Allah. Beri apa nama tepat yang molek dalam surga. Nah, mimbar. Nah, kalau sekarang ni mimbar tempat reduk tebah tu. Malam akhirat esok tu hari mimbar kepada puak dia daripada cahaya hingga siapa para anbiya, para syuhada cemuru. Nah, puak dia bukan nabi, bukan syuhada, tapi yang puak dia ada apa? Sifat kasih saya kerana Allah. Hingga siapa darajat ni dicemurui. Nah, dan belia yang Allah Ta'ala beri kepada puak dia ni dicemurui oleh para syuhada dan para nabi. Masya Allah. Jadi bagaimana cara yang diajar oleh Nabi apabila seorang itu kasih ke saudara dia kerana Allah? Ada satu kali Nabi bersama seorang sahabat, takdirnya lalu oleh seorang dakpe tu. Orang hadap dengan Nabi, teriak ke Nabi, kata, hei Nabi, hei Rasulullah, aku kasih pada seorang tu lalu saat ni. Nabi kata, mau wayak ada lagi dia? Ada lagi. Nabi kata, mau kena pergi wayak dia. Ini cara. Masya Allah. Ini boleh hidup rasa malu-malu nak wayak dah. Tapi kena wayak. Apabila kasih kepada guru kerana Allah, Nabi ajar suruh wayak. Jadi orang saat ni pergi wayak. Seorang lelaki saat ni wayak kata, inni uhibbuka fillah. Kena wayak. Dia pergi tangan wayak kata, inni uhibbuka fillah. Lepas tu orang lelaki tu jawab kata, ahabbaka allazi ahbabtani lahu. Minta Tuhan kasih. Mana kasih juga Tuhan kepada mung, Tuhan yang mung kasih aku kerana dia. Mung kasih pada aku kerana dia, maka Tuhan itulah kasih kamu juganya. Masya Allah. Ahabbaka allazi ahbabtani lahu. Minta wimu ni juga dikasih oleh Tuhan yang mung kasih ke dia, yang mung kasih aku kerana dia. Masya Allah. Jadi itulah caranya. Sebab tu kita kena buat lagu tu lah. Misalnya, lepas tu salah satu caranya kita kena berayak, kita kena nasihat, kena wayak benar-benar baik. Kerana Nabi kata tak beriman seorang sehingga dia kasih ke saudara dia sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Nabi juga satu kali pernah dia wayak kepada Muaz ibnu Jabal. Ya Muaz, inni uhibbuka fillah. Muaz, aku kasih kamu kerana Allah Ta'ala. Lalu aku nak ajar kamu kata, la tada'anna fi duburi kulli salah taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini tanda kasih. Kalau kasih dah wayak, Nabi wayak, aku kasih kamu kerana Allah. Lepas aku nak wayak kamu, jangan tinggal setiap kali pada hujung semayamu tu mu kata hak ni. Sama ada hujung semaya tu maksudnya lepas semaya wisalah dah dalam wirid semaya ataupun perhujungnya belum wisalah, boleh kedua-dua kita nak buat amal. Kita kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, iaitu ya Allah tolonglah aku ni untuk ingat kamu, syukur kamu dan maulah ibadat padamu. Kesimpulannya, apabila kita kasih ke guru, kita wayak ke dia, kata kita kasih ke dia kerana Allah Ta'ala. Dia pun jawab mari dengan doa. Kasih ni apa nama ni, rangguan besar sangat di sisi Allah Ta'ala, berbagai-bagai rangguan yang saya sebut kat ni. Caranya, di antara caranya kita wayak benar-benar baik kepada dia, nasihat dia insya-Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malaning khamrah kasih kita faham. Ingat kasih kepada Allah. Tuhan kasih, Tuhan suruh Jibril kasih kepada mereka itu, dan Jibril suruh malaikat semua di atas langit kasih kepada mereka itu. InsyaAllah kita cuba kasih kepada Allah dengan sebenarnya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal allazi yuballighuni hubbak. Malam ni insyaAllah kita pakai usaha supaya kasih kepada Allah. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.